Tidak terlalu melampau kalau kami katakan ini adalah antara entry level sport bike 250 yang paling terkenal di serata dunia. Terkenal dengan nama jolokan Baby Ninja, motosikal ini mempunyai resepi yang baik, dijual pada tanda harga yang tak terlalu mahal dan mempunyai kuasa yang tidak terlalu menakutkan dan mempunyai maintenance cost yang tak terlalu tinggi. Diberikan peluang untuk mencuba sendiri menunggang uji motosikal ini selama beberapa hari dan ini adalah apa yang kami ingin kongsikan. Ini adalah Modenas Ninja 250R, ataupun kalau ikut codename dia menggunakan codename EX250P untuk model tahun 2018 ni. Tapi yang ini dikilangkan pada tahun 2022 lah. Dia ada beza. Kalau Kawasaki punya model, dia tak ada ABS. Yang Modenas punya version ni dia dilengkapi dengan dual channel ABS. So pada tahun 2024 ni masih berbaloi ke pembelian model Modenas Ninja 250R ni. Jom kita tengok huraian dia dalam video ni. Mula diperkenalkan pada tahun 1983, model Ninja 250 ini boleh dikenal pasti dengan codename EX250. Selama 40 tahun motosikal ini berada di dalam pasaran, motosikal ini telah berevolusi daripada tahun ke tahun, daripada model terawal EX250C membawa kepada model terbaru iaitu EX250P. Untuk model EX250P ni, ini adalah yang latest generation yang ada dekat pasaran. Dia belum ada lagi model yang baru setakat video kita ni direkod lah. So, apa yang kita dapat kat EX250P ni kalau kita comparekan dengan yang previous punya generation. Kalau kita nak comparekan dengan previous generation punya model, memang banyaklah perbezaan dia. Tapi kita highlight yang penting-penting dia. Contoh dia macam dia punya fuel tank. Kalau previous generation dia, fuel tank dia lagi besar, 17 liter kalau tak silap saya. Untuk model baru ni dia gunakan 14 liter je, kecil sikit. Dan kalau kita tengok power output untuk model previous punya, dia rendah sikit daripada model ni. Model ni dah produce dekat 37 horsepower, 36.9 horsepower kalau tak silap saya. Kalau kita tengok dia punya perbezaan dia, contoh macam throttle body, dia dah start gunakan 32mm. Comparekan dengan previous model, dia gunakan 28mm je. Tiada masalah jika anda ingin membeli motosikal Ninja 250 lama yang terpakai. Tapi kemungkinan anda akan terlepas salah satu ciri-ciri motosikal moden iaitu sistem assist and slipper clutch. Dual clutch anda akan terasa lebih lembut dan sistem slipper clutch akan mengurangkan kesan engine braking yang boleh menyebabkan tayar belakang anda hilang cengkaman dalam situasi tertentu. Jom kita sentuh bab design untuk model ni pula. Macam biasalah, model-model entry level 250 ni dia akan ikut design language abang-abang atau kembar dia. Kalau kembar untuk Ninja 250R ni adalah ZX25R. Kalau kita tengok depan dia memang lebih kurang, cuma yang ni dia tak ada lubang ram air intake tu lah. Kalau kita tengok proportion dia bahagian belakang pun semua memang lebih kurang sama untuk ZX25R tu. Tapi korang kena ingat, ini bukan substitute untuk ZX25R. Target market dia pun untuk orang yang berbeza, keperluan yang berbeza. Tapi itu cerita lain lah. Kita kembali balik bab design dia. Kalau model 2018 ni dia gunakan rim yang berbeza daripada 2013 ni. Dia pakai jenis yang 5 spoke punya ni, daripada brand Enkai, bukan kaleng-kaleng punya. Okey, bila kita sentuh bab rim dia, mestilah kita kena sentuh bab tayar dia. Tayar depan dia menggunakan saiz 110, 70, 17 untuk bahagian depan. Manakala bahagian belakang dia gunakan saiz 110, 70, saiz 17 untuk bahagian belakang dia. Braking performance untuk motosikal Ninja ni untuk average rider macam saya ni dengan average skill memang mantap. So kita dah guna motor ni dalam masa 3-4 hari ni memang tak ada masalah. Dia boleh menghentikan motor seberat 167 kilo ni dengan tanpa sebarang apa-apa masalah. Dengan dia punya dual channel ABS sistem ni, memang boleh dikatakan braking performance untuk motosikal ni memang mantap. Enjin Ninja 250R ni dia menggunakan enjin jenis parallel twin dengan 249cc dan dia menggunakan crank angle jenis 180 degree. Dengan bunyi pun kita dah tahu dah. Dan satu lagi karakteristik enjin Ninja 250R ni, dekat low RPM dia nothing happen lah dekat situ.
Start daripada mid ke high RPM, kat situ baru kita boleh rasa kuasa sebenar Ninja 250R ni. Itu untuk konteks motor parallel twin 250cc lah. Janganlah compare dengan motor cc yang lagi besar. Kita sedia maklum Ninja 250R ni adalah sebuah sport touring punya motosikal. So, dia punya riding position dia di antara naked bike dengan sport bike punya position. Kalau korang tengok, dia punya position tu dia tak terlalu menunduk macam sport bike biasa tu lah. Letih. Kalau ZX25R tu dia ada radical sikit position dia. Kalau yang ni dia relax. Tapi tak terlalu relax lah macam motor naked yang lain. Bila kita cakap pasal riding position, kita boleh cakap pasal dia punya seat height dia lah. Untuk bagi gambaran jelas kepada viewer kita, saya berketinggian 162 cm. Kalau korang tengok, saya duduk kat atas motosikal ni, seat height dia setinggi 795 cm. 795 mm. Saya yang berketinggian 162 ni boleh duduk kemas atas motosikal ni. Motosikal ni sebenarnya agak rendah kalau kita compare dengan sport bike yang lain. Dia nice untuk saya lah. Memang selesa motor ni. Kalau perjalanan jarak jauh, saya pernah jauh pun bawa motor ni sejauh dalam 230 km macam tu, memang tak penat. Relax je, cuma rintangan angin tu biasalah. Kalau kelajuan tinggi sikit dalam 140, 150, memang dia kuat sikit lah. Kalau saya relax dalam 120, 130 macam tu, memang tak penat. Motor ni best bawa jalan jauh. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang biasa, kami sendiri pun ada perasaan ingin tahu bagaimana prestasi motosikal ni di atas highway. Jadi kami memilih lebuh raya Port Dickson yang lengang ini untuk menguji sendiri prestasi motosikal ni di atas highway. Okey, jom kita cakap pasal performance motosikal ni kat atas highway. So, saya yang berat dalam 85 kilo ni boleh bawa motosikal ni dalam kelajuan 170 km sejam. Mungkin kalau korang kat luar sana berat badan lebih ringan daripada saya dan korang punya skill pun lebih tinggi, mungkin korang boleh bawa motor ni laju lagi pada tu. Kalau kita cakap pasal top speed, kita akan cakap pasal cruising speed yang selesa untuk motosikal ni juga. Kalau korang buat motosikal ni sebagai komuter untuk berulang-alik pergi kerja, balik kerja, motor ni kalau cruising speed yang selesa untuk motosikal ni dalam 120 ke 130 km sejam. Kat situ dia punya sweet spot lah. Kita bawa motor ni, dia vibration dia nice je. Dia tak mengerang, tak apa, memang selesa kalau cruising speed macam tu lah. Dan satu lagi, kalau kita cruise kat highway untuk motosikal Ninja 250 ni, dia hasilkan vibration yang just nice. Dia tak adalah smooth macam motor 4 inline, tapi dia so much better than single cylinder. Kalau korang biasa bawa motor single cylinder, korang upgrade ke motosikal ni, korang akan rasa vibration tu memang sikit je. Kalau perjalanan jarak jauh, memang selesa lah. Korang takkan lenguh tangan ke apa. Dia punya vibration memang rendah. Sebab Ninja 250 ni dia menggunakan crank angle 180 degree. Memang karakter crank angle 180 degree ni memang vibration dia kurang sikit lah daripada 360 degree tu yang macam Benelli pakai tu. Dia yang tu vibrate lebih sikit daripada motosikal ni. Tak lengkap lah cerita ni kalau kita tak cerita pasal meter dia. So meter panel dia kalau kita compare dengan 250L model tu, yang ini dia gunakan jenis yang nampak lebih modern. Dia still ada yang analog ni, tapi which is nice lah sebenarnya. Saya suka analog ni. Dia punya RPM ni cantik. And then dia punya bahagian meter panel yang digital ni, dia ada basic punya display lah. Dia ada dia punya fuel gauge dia punya temperature punya meter. Gear indicator pun ada kat motosikal ni. Ada jam, odometer dan lain-lain lagi lah. Kita dah cerita pelbagai aspek dekat motosikal ni. Kita berbalik pada persoalan kita yang tadi. Berbaloi ke kita beli model ni pada tahun 2024 dan apa motor ni boleh offer kat korang? Reliability bukanlah menjadi persoalan untuk motosikal yang sudah 40 tahun pengeluarannya dan terbukti dari generasi ke generasi. Dengan harga yang affordable, pemasangan tempatan daripada Modenas, anda mendapat sebuah sport bike 250 Jepun yang sangat sesuai untuk dijadikan motosikal permulaan sebelum anda graduate kepada motosikal sport bike yang lebih berkuasa. Jangan salah sangka dengan motosikal 250 ni. Power dan agility-nya sudah mencukupi untuk kegunaan harian.
Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Sudi-sudilah tekan button subscribe tu. Free je guys. Ini je yang mampu membuatkan channel kita terus maju ke depan. Sehingga kita bertemu lagi di dalam episod akan datang. Assalamualaikum.